So tunggu. Alhamdulillah saya pun di offer daripada 4 orang yang di sayap pendek tu untuk untuk PhD position tu. Seterusnya kita nak apply visa pula. Application ni dia ada fee. Untuk kita yang memohon residence permit for skilled worker, fee yang dikenakan adalah sebanyak 6,300 krons, bersamaan lebih kurang RM3,000. Untuk spouse, isteri, fee yang dikenakan adalah 10,000 krons, bersamaan RM5,000. Lepas kita dah terima offer letter daripada NTNU, benda yang kita kena buat seterusnya adalah kita kena cari rumah. Sebab kita perlukan living plan in Norway untuk kita nak apply visa nanti. Okey, dekat mana untuk kita nak mudahkan kita, sebenarnya ada beberapa website untuk pilih rumah. Tapi untuk kita sebagai foreign employee, kita boleh minta support daripada NTNU International Researcher Support. Link saya bagi di bawah. Okay, daripada situ anda boleh pilih considering NTNU, pilih housing. Kemudian anda kena apply rumah daripada application gateway yang dia sediakan. NTNU ni dia ada housing policy yang mana dia prioritize foreign employee with family. Siapa plan untuk datang sini bawa family, anda akan, kalau ada rumah yang kosong dia akan bagi kita dulu. Kemudian barulah dia bagi kepada foreign employee yang without families. Dia ada sediakan apartment, 3 rooms apartment, 2 rooms apartment. Tapi kalau untuk yang datang single, solo, dia ada juga untuk sewa bilik sahaja. Dalam website tu dia kata ini harga rumah yang disediakan untuk temporary housing tau. Sebenarnya yang ni bukan permanent housing. Dia hanya bagi kita duduk untuk 6 bulan maksimum sahaja. Jadi kita nanti over the time kat sini nanti kita kena cari juga rumah permanent. Okay, tapi sementara 6 bulan tu kita boleh duduk dekat sini. Dia kata harga yang dia bagi untuk rumah sewa ni adalah mahal daripada harga market. Saya tak tahulah dia psycho je ke apa, sebab saya check dekat market, sebenarnya harga rumah yang NTNU ni sediakan adalah jauh lebih murah berbanding kalau daripada harga market. Tapi still ini hanyalah temporary, kita kena still juga cari yang permanent. Jadi kalau anda kata kita jumpa tempat yang rumah permanent nanti, kita boleh terminate rumah yang temporary ni dengan 7 hari notice sahaja. Di belakang saya ni adalah salah satu facility yang disediakan oleh NTNU untuk foreign employee bersama family dan juga tidak bersama family. Untuk saya bersama family sebab saya bawa isteri dan anak-anak. Jadi saya dapat 2 rooms apartment. Nak tengok macam mana keadaan dalam rumah facility yang disediakan oleh NTNU, anda boleh pergi dekat link yang saya sediakan dekat bawah. House tour, first house in Trondheim, Norway. Seterusnya kita nak apply visa pula. Kat mana kita nak apply visa? Kita kena apply visa dekat website Immigration of Norway. Lepas tu visa apa yang kita kena apply? Macam yang saya katakan tadi, PhD dekat Norway ni dia tak dianggap sebagai student, tetapi PhD dekat Norway ni dianggap sebagai pekerja kepada institusi tersebut. Sebab tu kita dapat gaji, kita kena bayar tax. Jadi kita tak dianggap sebagai student. Kalau kita nak beli tiket bas harga student, tak boleh. Kalau kita nak pergi tengok wayang harga tiket student, tak boleh. Even kalau kita nak potong rambut, tak dapat harga student 180 kron. Kena bayar harga biasa 250 kron. Nak buat macam mana? Jadi untuk kita adalah kita kena apply residence permit for skilled workers. Kalau kita plan untuk bawa isteri dan anak-anak, mereka punya visa adalah di bawah family immigration. Dan untuk nak apply visa family immigration ni, dia kena letak reference person. Reference person adalah kita lah, orang yang memegang residence permit untuk skilled worker ataupun yang sedang apply untuk residence permit skilled worker. Aplikasi ni dia ada fee. Untuk kita yang memohon residence permit for skilled worker, fee yang dikenakan adalah sebanyak 6,300 krons, bersamaan lebih kurang RM3,000. Untuk spouse, isteri, fee yang dikenakan adalah 10,000 krons, bersamaan RM5,000.
Untuk anak yang bawah 18 tahun adalah percuma. Macam mana ni guys? Belum lagi sampai Norway, dah beribu-ribu duit dah nak kena keluarkan. Nak buat macam mana? Inilah yang dikatakan investment untuk nak mencari ilmu. Okay, sekarang kita dah ready nak buat visa application. Kita kena pergi website Immigration of Norway, iaitu udi.no. Okay, lepas tu kita klik want to apply. Kita isi citizen Malaysia. Kita kena apply visa atau residence permit for skilled workers under work immigration. Okey, mula-mula saya akan tunjukkan yang ni dulu. Kalau anda bercadang nak bawa family, anda kena apply residence permit for family immigration untuk isteri dan anak-anak. Okey, sebagai PhD Research Fellows, kita kena apply residence permit for skilled workers. Kemudian kita tekan skilled worker with an employer in Norway lah, sebab NTNU lah kita punya employer. Okay. Step pertama, sebelum kita mulakan application, kita kena bayar dulu application fee. Kemudian barulah kita boleh mulakan application. Kita pun tekan how to apply. Okay. Dekat sini ada dua pilihan, sama ada kita sendiri yang akan buat application atau employer akan tolong applykan untuk kita. Macam case saya dulu, masa tu COVID-19 punya restriction dekat Malaysia tak membenarkan essential service untuk beroperasi. Jadi saya tak boleh nak buat application dekat Malaysia. Saya pun minta tolong NTNU untuk applykan untuk saya. Tapi untuk video kali ni saya akan tunjuk macam mana cara kalau kita sendiri nak apply. Okay, jadi kita pilih no. Dan juga adakah kita sudah berada di Norway untuk nak hand in application tu dekat Norway? Taklah, sebab kita masih di kampung halaman. Okay, negara mana adalah negara Malaysia yang tercinta. Okey, sekarang ni macam mana cara nak apply? Ada 3 step mudah nak apply. Yang pertama, kita kena print out checklist ni. Dalam checklist ni dia bagi tahu dokumen apa yang diperlukan. Kemudian kita kena isi application form secara online dan kita hantar, kita submit borang tersebut secara online. Dan selepas itu kita kena hadirkan diri ke VFS Norwegian Visa Application Center dekat Kuala Lumpur untuk kita serahkan borang application tadi dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Memandangkan dekat Malaysia tak ada Embassy of Norway, jadi VFS Visa Application Center ini akan tolong hantarkan application kita ke Embassy of Norway di Bangkok, Thailand. Okay, sekarang saya nak tunjuk dokumen apa yang diperlukan untuk visa application ni. Yang pertama, yang paling penting adalah pasport. Jadi anda kena buat fotokopi pasport muka surat pertama yang ada maklumat anda dan juga gambar anda tu. Tapi bukan tu saja. Anda kena juga buat fotokopi untuk semua muka surat yang dah digunakan. Memandangkan anda seorang travellers kan, penuhlah pasport tu dengan stamp daripada pelbagai negara dari seluruh dunia. Anda kena kopi semua muka surat tu. Yang kedua adalah cover letter daripada application portal yang telah ditandatangan. Jadi dalam step yang kedua tadi, anda kena isi borang application secara online. Selepas anda submit, anda perlu print out dan juga sign borang tersebut. So borang tersebut adalah sebagai cover letter untuk application ni. Yang ketiga, 2 gambar berukuran pasport yang menggunakan background berwarna putih. Yang keempat adalah documentation yang menunjukkan anda punya living plan in Norway. Sebab itu penting untuk anda uruskan dulu penempatan anda di Norway sebelum anda mulakan proses visa application ni. Yang ketiga adalah UDI's offer of employment form. Anda telah terima offer letter daripada NTNU, tapi itu merupakan format NTNU, bukan format UDI. Tapi simple je, anda perlu contact HR semula dan kata anda perlukan employment form dalam format UDI. Mereka faham, mereka tahu, mereka pun dah ada template sediakan. So mereka tinggal provide kepada anda. Selain daripada offer of employment form dalam format UDI, NTNU juga akan sediakan anda dokumen yang menunjukkan bahawa bayaran yang anda terima untuk PhD position di Norway ini adalah menepati requirement yang ditetapkan. Seterusnya adalah documentation tentang anda punya education, contohnya master degree, certificate, transcript of record master dan sebagainya. Jika anda
pernah ada pengalaman bekerja, documentation menunjukkan pengalaman kerja anda juga adalah sangat membantu untuk visa application ini. Dan kemudian adalah anda punya resume ataupun CV dan juga checklist ini yang telah di print out dan juga design oleh anda. Untuk dokumen tambahan, secara generalnya dia tak applicable untuk kita. Untuk spouse pula, dokumen apa yang diperlukan masa nak apply visa ni, dia lebih kurang sama dengan yang kita tadi tu, pasport, kan, dia perlu juga educational background dan sebagainya, tapi dia ada additional dokumen yang diperlukan. Apa dia? Ada dua untuk spouse. Yang pertama, certificate of marriage, kena dalam bahasa Inggeris, sijil nikah. Saya tahu kita kat Malaysia sijil nikah dalam bahasa Melayu. Jadi saya cadangkan kepada di luar sana yang belum kahwin atau yang dah nak kahwin, siap-siaplah minta sijil nikah dalam bahasa Inggeris dekat Jabatan Agama Islam tempat anda akad nikah tu. Jadi senang. Kalau tak macam saya cuma ada sijil nikah dalam bahasa Melayu, jadi saya perlu cari translator. Okey, untuk translator pula, saya cadangkan jangan ambil sembarang translator. Kalau boleh, cari translator yang diiktiraf oleh Ministry of Foreign Affairs. Kenapa? Sebab dokumen yang kedua ni, birth certificate, sijil lahir, pun diperlukan dalam bahasa Inggeris. Jadi untung kita punya birth certificate dekat Malaysia, dia dua bahasa, ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sekaligus. So tak perlu ditranslate. Tapi dua-dua dokumen ini, marriage or certificate of marriage dengan certificate of birth, kena di stamp, dicop, disahkan oleh Ministry of Foreign Affairs. Sebab tu saya kata tadi, kalau nak cari translator untuk kita punya sijil nikah, kita kena tanya dulu ministry punya siapa translator yang dia iktiraf. Kalau tak, nanti kita dah bayar mahal-mahal untuk translate kita punya sijil nikah, sampai dekat Ministry of Foreign Affairs, dia tak nak cop sebab dia tak iktiraf translator tu. Untuk anak pula, sama juga, dia cuma tak perlu sijil nikah. Harapnya anak-anak yang di bawah 18 tahun tadi belum nikah, tapi perlu bawa sijil lahir sahaja. Okay, walaupun sijil lahir kita sebagai residence permit of worker tadi tak diminta, tapi saya cadangkan alang-alang kita dah pergi tu, cop jelas sekali, manalah tahu nanti akan datang diperlukan. Semua residence permit ni untuk kita dan untuk family, dia adalah dimohon untuk 3 tahun validity. Untuk nak pergi ke VFS Visa Application Center ni, kita kena bawa semua sekali yang kita applykan visa tadi, isteri dan anak-anak. Dia tak boleh wakil. Dan juga kena bawa semua dokumen yang original. Sebab nanti dia akan buat biometrical check dekat VFS ni. Untuk nak sahkan memang kita lah orangnya, bukan bohongnya. Setiap hari kita pun check email kan, nak tengok keputusan daripada visa application tu dah approve ke tak. Satu pagi tu kan, bangun pagi buka email, kita pun dapat email yang bertajuk Your temporary residence permit is approved. Wah, kita pun melompat gembira dah. Alhamdulillah dah dapat position, visa dah approve. So next step adalah kita dah boleh start plan untuk travel ke Norway. Tapi kena pastikan masa COVID-19 ni, kita kena tengok entry restriction untuk Norway. Kena pastikan sama ada dia, Norway membenarkan pemegang permit skilled worker dengan family immigration boleh masuk ke Norway lah, sebelum kita purchase flight ticket. Selain daripada tu, kita kena book appointment dengan sama ada police station ataupun Service Center for Foreign Workers, atau pendek dia SUA, dekat Trondheim, seminggu atau 2 minggu selepas ketibaan kita dekat sini. Kita nak dapatkan kita punya Norwegian ID number. So pastikan kita bawa semua dokumen yang original, macam kita punya master certificate, kita punya transcript of record, sijil lahir, sijil nikah, semua tu bawa yang original. Dan saya cadangkan semua dokumen tu jangan letak dalam check-in luggage, tapi letak dalam kita bawa hand carry, sebab in case apa-apa jadi dekat check-in luggage tu, yang dokumen yang penting ni masih ada di tangan kita. Tapi saya doakan mudah-mudahan semuanya lancar. Dalam fasa COVID-19 ni pun kena check juga tentang quarantine requirement.
Sebab paling last masa saya datang sini, sesiapa yang masuk ke Norway dia kena quarantine dekat first point of entry in Norway. Bermakna kalau kita ambil flight bukan directly ke Trondheim, tapi kita kena transit ke Oslo, kita kena quarantine dekat Oslo dulu selama 3 hari paling minimum, atau 7 hari atau 10 hari bergantung pada requirement semasa. Kemudian baru boleh meneruskan perjalanan ke Trondheim. Jadi untuk mengelakkan situasi itu berlaku, saya cadangkan anda untuk pilih flight yang directly ke Trondheim daripada airport yang bukan di Norway. Contohnya dia ada flight daripada Stockholm ke Trondheim, atau flight daripada mana-mana negara lain ke Trondheim, supaya kita punya first point of entry dekat Trondheim, dan kita boleh quarantine dekat Trondheim, dan lepas habis quarantine kita boleh terus ke universiti untuk ambil kunci rumah. Untuk siapa nak tengok macam mana cara kami survive masa quarantine, ataupun semasa kami di airport, ahli keluarga menghantar kami ke Norway, anda boleh tengok link di video yang saya bagi di bawah. Jom terbang! Woo! Don't forget to subscribe.